Jadi sekarang ni, hujung-hujung ni dah mula timbulnya tashkik. Apa dia tashkik? Tashkik ni bersifat keraguan. Musuh-musuh Islam di luar sana tu mendatangkan tashkik. Bukan tashkik biasa, tashkik yang memerlukan rasional pemikiran yang tinggi untuk menunaikan jawapan-jawapan yang bakal kita berikan. Contoh mengatakan Al-Quran tu bukannya firman Allah. Al-Quran tu hanya direka oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad cuma plagiat, Nabi Muhammad cuma tiru, Nabi Muhammad cuma copy paste. Nabi Muhammad ambil ajaran Taurat sikit, ambil hak Injil sikit, ambil hak Zabur sikit, buat satu ajaran baru yang dinamakan sebagai Islam pada zaman dia. Sebab dia kata apa yang Nabi Muhammad ajak tu dah ada sebelum ni. Dia ajar tentang semayang, Nabi dulu dah pesan suruh semayang. Suruh puasa, ada dah puasa. Suruh haji, ada dah haji. Suruh zakat, ada dah zakat. Jadi benar ke Nabi Muhammad tiru? Sedangkan sifat Nabi Muhammad tu apa? Ummi. Apa maksud ummi? Ummi tu apa? Ummi tu kalau betul ummi tu apa dia pada bahasa Arab? Ibu lah, ummi, ibu. Tapi ummi yang dinisbahkan pada sifat yang diletakkan pada Nabi Muhammad tu tak erti baca, tak erti tulis. Jadi kalaulah nak kata dia tak erti baca, tak erti tulis, boleh tak dia nak baca kitab lain kemudian nak copy paste? Kita hari ni bolehlah kata plagiat, boleh kata tiru, boleh kata copy paste sebab kita erti baca. Baca-baca sat, oh poin ni cantik ni. Erti tulis, ambil poin, ambil Zabur sikit. Oh, cantik ayat ni, cantik ajaran ni, cantik hukum ni, cantik syariat ni. Create hak hukum baru, ajaran baru. Boleh kata plagiat, dah dia tak erti baca, dah dia tak erti tulis. Tapi sebenarnya benarkah Rasulullah tak erti baca? Benarkah Rasulullah tak erti tulis? Tapi selalunya jawapan yang diberikan kepada kita itulah, tak erti baca, tak erti tulis. Saya pernah menanyakan kepada seorang, bagi saya dia tu ulama lah, walaupun mungkin di mata orang lain dia bukan ulama. Seorang pakcik tua duduk di kampung. Bila kita tanya, di sisi dia apakah maksud sebenar ummi? Dia menerima pendapat sederhana yang mengatakan ummi itu tak erti baca, tak erti tulis. Tapi ummi yang lebih besar, dia suruh tengok pada kalimah ummi itu apa maksud ummi? Apa maksud ummi? Ibu. Rasulullah tu pusat, Rasulullah ibu segala ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang dulu, yang sekarang, yang akan datang duk pada siapa? Duk pada Nabi Muhammad. Bila dia ibu, ilmu duduk di dia, seorang yang ada sifat macam ni perlu lagi kepada sifat baca dan tulis. Perlu tak lagi? Kepada membaca dan menulis lah. Perlu lagi ke? Orang yang segala ilmu duduk di dia. Yang kita jadi hari ni tak berhenti baca, tak berhenti tulis sebab jahil. Kita tak erti ABC, duduk di sekolah tak berhenti A, B, C 14,000 kali nak sampai Z, nak suruh pandai. Sebabnya jahil duduk di kita. Lepas tu hak tulis, bahagian tulis. Hak cikgu ajak satu hal, hak bahagian orang menulis kita baca hasil tulisan dia. Tujuan dia apa? Nak menafikan kejahilan, nak tolak kebodohan. Sebab kita tak ada ilmu. Kita belajar tu baru tahu. Tapi Nabi pusat duk di dia. Orang yang semua duk di dia, perlu lagi tak nak baca, nak tulis? Dia tak perlu baca dah. Tak perlu baca kita, hak jahil ni. Aku tak tahu ni, aku nak kena baca buku ni. Matematik macam ni, geografi macam ni, sejarah macam ni. Hak kita baca, kita jadi tahu. Hak kita baca, kita jadi berilmu. Hak tak baca, tak tahu situ, bodoh situlah, jahil situlah. Tapi dia bila ummi, bila dia pusat, dia tak memerlukan lagi pada bacaan, dia tak memerlukan lagi pada tulisan.
dia ibu, dia punca, dia sumber segala ilmu pengetahuan. Jadi nak cari orang lagu tu hari ni senang ke payah? Nak tahu senang ke payah, lahir saja anak kita kurung dia dalam satu tempat tersembunyi, jauh daripada berkawan dengan orang, tak boleh duduk dengan orang, tak boleh sembang dengan orang, bagi makan untuk teruskan hidup saja. Bila sampai umur 40 tahun, keluar. Agak-agak dia boleh cerita apa? Agak-agak dia boleh cerita apa? Mungkin ABC sampai Z pun tak lepas. Alif bata sampai Ya pun tak lepas. Tapi bila dia tu keluar tu, ilmu ni dia sebut, ilmu ni dia sembang, ilmu ni dia ceramah, ilmu dia, kita akan rasa pelik tak? Takjublah kita, macam mana ni? Hang buku pun aku tak bagi, kitab pun tak bagi, pen tu bagi, kertas tak bagi makan saja. Siapa yang ajak hang ni? Sampai boleh sembang macam-macam. Kita hari ni berbeza. Hari ni kita duk geluk tak berhenti. Hak tak tahu tu nak bagi tahu, hak tak cerah nak bagi cerah, hak gelap nak bagi terang, hak jahil nak bagi alim. Sebab bila Rasulullah datang, dia mengajarkan dua benda. Satu kita sebut keimanan, satu kita sebut sebagai ilmu. Apa beza iman, apa beza ilmu? Iman ni ialah satu benda yang kita tak boleh tengok dengan mata kita. Kita cuma percaya pada hati kita, yakin pada hati kita, akidah dengan hati. Walaupun kita tak pernah nampak benda tu, tak pernah rasa benda tu, tapi kita percaya, tu nama dia iman. Tu nama dia iman. Bila Nabi mengajarkan tentang Allah, kita pernah nampak Allah tak? Kita tak pernah nampak Allah, tapi kita percaya tak? Kita percaya Allah ada. Walaupun hari ini tak ada satu pembuktian pun untuk kita buktikan pada orang. Bila orang tanya, dah kata Allah tu ada, Allah wujud, cuba tunjuk di mana. Kita sendiri pun tak boleh nak tunjuk. Kita sendiri tak boleh nak tunjuk. Tapi sebab tak boleh nak tunjuk, tak boleh nak raba, tak boleh nak rasa, tapi kita percaya benda tu ada, itulah dinamakan keimanan. Beza dengan ilmunya, ilmu ni benda yang kita boleh rasa, benda yang kita boleh tunjuk, benda yang kita boleh tengok. Kita nampak pokok tu, kita boleh tengok pokok tu, kita berilmu tentang pokok tu. Benda tu kita boleh tengok, kita boleh tunjuk kat orang. Mana dia pokok? Aku dah tengok pokok. Pokok macam ni. Okey, tunjuk kat aku. Mari kat pokok tu. Ni pokok. Tu ilmu. Yang jadi masalahnya pasal keimanan ni lah. Yang orang-orang etis duk ragu, yang orang-orang jenis komunisme duk ragu, yang orang-orang jenis material. Orang material ni dia nak tengok material lah. Kalau kereta, kata kereta, ni kereta. Kalau kata motor, ni motor. Kalau kata bukit, ni bukit. Kalau kata planet, ni planet. Kalau kata malaikat, mana malaikat ada? Tak pernah tengok. Aku pun tak pernah. Tapi hang percaya buat apa benda hang tak pernah tengok? Jadi nak tunggu benda tu kena ada dulu. Akal kita. Kita kata kita ada akal tak? Kita kata kita ada akal. Kalau orang kata kita kata gila, kita marah tak? Hang ni gila. Hang cakap baik-baik, aku berakal. Bila kita kata kita berakal, kita boleh tunjuk tak kat orang akal kita? Boleh tunjuk tak? Hak kita boleh tunjuk apa? Kalau belah kepala ada apa? Otak boleh tunjuk lah. Otak semua orang ada. Lembu ada otak? Lembu ada otak. Akal? Akal tak ada. Kita kata kita ada akal tu. Akal tu, kita tak boleh pernah untuk membuktikan pada orang tunjuk. Ni akal aku. Siapa boleh tunjuk? Hak kita hari ni paling tinggi pun kita boleh test level dan tahap akal je. 50 soalan, hak boleh jawab 20/50 rendah.
Hak boleh jawab 40 per 50, sederhana. Hak boleh jawab 50, orang ni cerdik. Boleh test level je. Tapi akal tu sendiri, hak cerdik pun tak pernah tengok akal dia. Hak sederhana tadi pun tak pernah tengok akal dia. Kita hak kata jahil bodoh pun tak pernah tengok akal kita. Lebih jauh apa yang kita katakan sebagai perasaan. Aku duk berasa takut lah. Aku duk berasa bimbang lah. Aku duk berasa gerun lah. Hak aku duk berasa tu pernah tak kita boleh tunjuk kat orang lain? Semua orang ada perasaan, betul? Takut ke apa? Hak kita gambarkan sebagai takut, risau, gembira, happy, sedih tu boleh tak keluarkan dia? Tunjuk zat dia. Ni ya perasaan takut aku tu. Inilah perasaan gembira aku tu. Kita tak pernah boleh tunjuk kat orang pun. Tapi orang hak nafikan benda hak dia tak boleh tengok tadi sebagai tak ada, dia sendiri tak pernah nafi dia ada perasaan, betul tak? Orang etis tadi hak dia kata aku ni selagi benda tak ada depan mata aku tak percaya. Tapi bila tiba kita kata hang ada akal tak? Dia jawab apa? Oh, dia jawab dia ada akal juga. Walaupun dia sendiri tak pernah tengok akal dia. Hang ada perasaan tak? Dia akan jawab apa? Ada. Tapi bila kita minta tunjuk perasaan dia, dia tak boleh tak tunjuk pun. Bahkan kalau kita azan sekalipun, Allahu Akbar, lan mai masuk. Ustaz ke azan tadi? Hang kenal macam mana? Kenal melalui suara. Tapi suara kita, kita kata ada suara tu, pernah nampak tak suara kita macam mana? Tuan-tuan nampak tak suara, bentuk keluar suara saya bagaimana? Tak pernah nampak pun. Hak level dengan suara ni ya. Telinga je boleh dengar. Garau ke dia, sumbang ke dia, merdu ke dia, sedap ke dia. Tapi zat suara tak pernah siapa nampak. Kenapa kita tidak pernah meminta pembuktian ini lebih awal? Sebelum kita bertanyakan tentang yang lebih tinggi. Ni duk pasang aircon, duk pasang kipas ni. Tujuan pasang aircon, pasang kipas nak bagi apa? Nak bagi sejuk. Daripada kipas keluar apa? Untuk sebelum tuang rasa sejuk tu keluar apa? Keluar angin. Daripada aircon angin juga. Padahal nak bagi sejuk je point dia. Kalau saya tanya, nampak tak angin, nampak tak sejuk tu sendiri? Tuan-tuan kata sebab keluar angin. Saya duduk tengok, mana angin? Tuan-tuan nampak tak? Tak nampak. Kesan angin ada tak? Ada. Anda rasa sejuk? Sejuk. Lepas tu kalau kita tanya dia balik, cuba tunjukkan kat aku rasa sejuk tu, rupa dia lagu mana sejuk tu. Kita tak boleh tunjuk pun. Kalau panas pun kita tak boleh tunjuk. Hatta kentut kita, perut yang boleh detect kentut busuk, tapi rupa kentut, aku nak tengok rupa kentut hang lagu mana. Tak ada siapa boleh tunjuk pun. Jadi cuba pintas benda-benda basic, cuba pintas dan beri jawapan atas benda-benda kecil ni dulu, sebelum nak menanyakan tentang kewujudan Tuhan, kewujudan malaikat, kewujudan hari kiamat, keberadaan qada dan qadar yang kita tak boleh tengok tapi kita percaya. Sebab kesan dia tu ada. Kesan daripada kerja tangan penciptaan Allah tu kita boleh tengok. Sebab tak mungkin benda tu akan ada dengan natural. Benda tak akan bermula dengan semula jadi pop, memang ada lagu tu. Tak boleh nak terima. Kalau kita boleh terima kesemula jadian pada penciptaan alam tu, pasal apa hari ni kita tak boleh terima kesemula jadian pada hak ada hari ni? Bila kita sebut meja, meja ni semula jadi ke? Oi, tak boleh terima meja semula jadi. Mesti asas dia kayu. Ada orang tebang pokok, ada orang gaji pokok.
Ada orang kerak-kerak jadi batang lagu ni, ada orang sapu cat, ada orang tukul dengan paku. Pasal apa kita tak boleh nak terima kesemula jadian meja ni sama dengan kita boleh terima kesemula jadian pada penciptaan alam semesta? Hak tu kita boleh terima juga, bukan Tuhan yang buat. Dia jadi semula jadi, dia natural. Pasal apa ni tak boleh nak terima? Kalaulah jadi semula jadi, kita nak tanya kita dulu, asal usul manusia ni mari daripada mana? Kalau tak ada lah pencipta, tak ada orang buat, agak-agak semula jadi kita keluar ke mana? Bohong-bohong lalan. Kira hang ni etis malam ni. Agak-agak hang nak jawab apa? Dah hang kata langit bumi ni semula jadi, lepas tu orang tu mai ikut mana? Agak-agak nak mai ikut mana? Kalau nak cerita juga mari bukan Tuhan buat ni, mari ikut ketui tanah ke, mari ikut bukit, pecah bukit ke. Agak-agak nak kata mai ikut mana? Okeylah, kita kata keluarlah daripada mana-mana unsur lah. Keluar kok pokok ke, keluar kok batu ke, keluar kok bukit. Lepas tu jadi beranak pula. Tak ada pula generasi yang keluar kok bukit pula. Sekali tu je keluar kok bukit. Mungkin tak tuan-tuan? Hak mula-mula je keluar kok bukit, lepas tu kena beranak. Begitu juga dengan meja masjid, sungai, burung. Hak meja mula-mula ni hak jadi sendiri ya. Meja lain orang kena buat. Boleh tak nak kata begitu? Tak boleh. Jadi inilah yang perlu kita lihat, ancaman-ancaman yang ada pada hari ini.